Pertama sekali, hari ini kita menjadi berita biasa kerana dia dah berlalu tahun yang lalu dan sebelum itu soal ahli parlimen lompat daripada parti dia yang asal sama ada ke parti pemerintah ataupun tak ada yang pergi ke parti pembangkang. Dari parti pemerintah keluar masuk parti pembangkang tak ada. Yang ada parti pembangkang keluar masuk parti pemerintah. Ini politik Malaysia. Jadi apa yang saya nak cakapkan, di mana silapnya keadaan demokrasi ini dicemar. Parlimen ini dipermainkan, tidak dimuliakan oleh ahli parlimen sendiri. Dengan semudah itu dia boleh sekejap parti ini, sekejap parti ini. Itu sebab saya berapa lama yang dulu telah pernah mencadangkan bahawa kedudukan demokrasi berparlimen di Malaysia ini perlu dilihat dari segi pengokohan. Ia dihormati oleh institusi parlimen dan juga mandat rakyat. Tiba-tiba masanya parlimen sekarang berubah kepada soal calon yang bertanding bukan lagi peribadinya, tetapi ianya adalah parti. Dari itu, kalau Zaharin Muhammad Yassin bertanding di Bandar Tun Razak, parti itu yang dinamakan sebagai calon atau kerusi itu kerusi parti, iaitu kerusi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO atau Barisan Nasional. Jadi nama yang menjadi ahli parti itu ialah Zaharin Muhammad Yassin. Jadi pindaan yang perlu dibuat dalam sistem demokrasi ialah kalau saya keluar daripada UMNO, keluarlah. Tetapi you tak boleh bawa kerusi itu. Kerusi itu kekal di bawah Barisan Nasional. Jadi ini telah dilakukan oleh banyak negara yang mengamalkan demokrasi. Indonesia yang bertanding ialah parti, bukan orang. Itu sebab tak ada pilihan raya kecil di Indonesia kalau ada kematian. Dan di lain-lain dunia pun begitu juga. Tidak ada kematian untuk menggantikan ahli parlimen yang mati. Kerana kerusinya di parlimen itu ialah kerusi parti dia. Jadi perlembagaan mereka mungkin dipindah ataupun dibolehkan. Kalau Zaharin Muhammad Yassin meninggalkan COVID sebagai ahli parlimen Bandar Tun Razak, maka parti boleh melantik seorang pengganti dia. Dari itu kita juga pelik di Malaysia, iaitu selepas 3 tahun jika ada kematian, speaker boleh menentukan boleh atau tidak satu pilihan raya diadakan. Wahal parlimen itu menuntut demokrasi dilaksanakan. Soal selepas 3 tahun itu bukan soal perlembagaan. Dia adalah hak dan demokrasi itu sendiri. Dari itu, kita kena meminda menghapuskan selepas 3 tahun, tidak ada lagi pilihan raya. Tak wajar digunakan dalam keadaan dunia sekarang mencari mengamalkan demokrasi yang bebas dan terbuka. Dari itu, eloklah tuan-tuan dan perempuan, saya harap khasnya Perikatan Barisan Nasional menjadikan manifestonya, iaitu meminda peraturan-peraturan di dalam parlimen. Antaranya ialah soal kedudukan pertandingan pilihan raya, supaya jika ada berlaku pilihan raya yang dinamakan ialah parti, bukan orang sekarang. Jadi kalau dibuat sistem yang demikian, tak ada lagi isu pengkhianatan. Sebenarnya ayat pengkhianatan itu tidak wajar digunakan. Dia lebih tepat digunakan perkataan petualang. Mereka yang melompat ini daripada UMNO ke PPM, petualang. PKR ke PPM, petualang. Ini adalah petualang-petualang politik yang mana kita lihat
boleh merosakkan demokrasi Malaysia ni di mata dunia. Jadi apa yang kita nak katakan sekarang ialah supaya kerajaan menubuhkan jawatan kuasa perlembagaan untuk mengkaji balik perlembagaan dalam soal pilihan raya. Kerana dia perlu diperbetulkan sistem amalan pilihan raya ini. Termasuk dengan jelas tidak memerlukan sidang Dewan Rakyat untuk disebut sebagai hilang majoriti. Sekarang ini perlembagaan meletakkan kalau kamu mengatakan seorang Perdana Menteri hilang majoriti, ia hendaklah dibawa di Parlimen. Selagi Parlimen tidak bersidang, maka dia masih lagi dianggap sebagai kerajaan yang sah. Ini yang kena faham betul-betul. Dari itu sikap yang berlaku sekarang ni, kita lihat lompat ke ancam Sarawak, ahli Parlimen Jelau tu, dia bergantung pada bapa dia. Bapa dia seorang opportunis. Saya kenal bekas ahli Parlimen di situ juga. Masa Tun Dr. Mahathir, siang malam pagi petang di Pejabat Megat Junid. Saya tak mau cerita lah apa dia buat dekat Pejabat Megat Junid. Kemudian waktu reformasi dia menyokong Anwar. Dan waktu kerajaan PH memerintah, kerana PKR dalam PH, bapa dia jadi peranan. Jadi ini adalah keluarga yang opportunis, yang kemungkinan, saya tidak tuduh nanti dia saman, bahawa mereka ini mempunyai kewangan. Jadi dengan wang, jadilah calon dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan perempuan, soal mereka melompat sekarang ini katanya dah dapat satu simple majority menggantikan 3 daripada UMNO itu kalau ikut carta yang diberikan oleh pihak tertentu dalam media sosial. Maknanya dulu kekuatan 109 atau 108, sekarang dah jadi 111. Jadi konsisten kepada pihak pembangkang, turun balik jadi 09. Jadi apa sekalipun tuan-tuan dan perempuan, kita jangan melatah tindakan-tindakan, contohnya 3 adun amanah. Dia melompat, lari masuk PKR. Dia punya isu sekarang ni, amanah dulu, dia di bawah Pakatan Harapan. Dalam dia ada PKR, dalam dia ada DEP. Jadi soalnya sekarang, apabila saya tengok kenyataan timbalan Presiden Amanah, sahabat saya juga, Datuk Seri Salihuddin Ayub, mempertikaikan perbuatan ini sebagai tidak manis. Saya rasa sebagai ahli politik, kita kena cakap, kita kena faham apa yang sebenarnya berlaku. 3 calon amanah itu menang. Pertama, sokongan orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu. Dan juga mendapat sokongan tambahan daripada orang Melayu. Cuba tengok balik peratus Dewan Undangan Negeri itu dari segi PDM-nya. Tentu anda akan lihat kawasan-kawasan PDM majoriti Cina tentu akan memberikan sokongan kepada pembangkang. Khasnya masa itu mereka menggunakan logo PKR. Jadi patutnya kalau saya sebagai seorang ahli politik dalam amanah, saya jawab beginilah. Saya mohon bahawa ahli-ahli DAP tidak lagi perlu menyokong ataupun memberikan undi kepada calon amanah ke PKR jika dia bertanding. Jadi ini yang saya nampak ada kelemahan sedikit kepada kenyataan timbalan Presiden Parti Amanah Negara ni, sehingga dia diserang balik oleh PKR. Jadi maknanya, okey, kamu nak keluar, tapi rakan seperjuangan
yang berada di 3 adun di Johor tu, tentunya daripada DAP, supaya jangan memberikan sokongan kepada calon yang belum padu. Itu saya rasa lebih baik. Dari kesimpulan yang saya nak jelaskan kepada pendengar live saya, bahawa soal lompat ni dah berada dalam zaman saya. Waktu berjaya dapat kalahkan USNO, hanya bertahan setahun dia, tak sampai pun saya rasa. Masa itu Tun Mustafa, Saleh Said Keruak dan Seri Muhammad Said Keruak, kedua-keduanya sudah almarhum, Al-Fatihah, menyimpan Tun setia USNO ni di Dasrun Hotel, Jalan Tengku Rahman. Simpan. Saya pun juga lah melayan di sana, menjaganya. Akhirnya bila dia terlepas balik ke Sabah, dia lompat berjaya. Jadi apa adanya, budaya bertahan dalam perjuangan ni sudah pernah berlaku. Sebelum itu juga di Terengganu berlaku. Jadi soalnya sekarang, satu proses demokrasi yang silap ini perlu dibetulkan. Itu pandangan saya lah tuan-tuan terhadap keluar parti, masuk parti lain. Pada saya, ayat pengkhianatan itu tidak berlaku. Dia tidak khianat, dia petualang. Carilah harfiah pengertian petualang ini. Maknanya, baguslah dia keluar, baguslah bertindak cepat untuk jangan jadi duri dalam daging dalam parti. Kesetiaan tak ada. Jadi macam orang kahwin lah, cinta tidak ada, tapi nak duduk satu katil, melepaskan nafsu sajalah. Jadi kebetulan sekarang saya tengok bahawa apa-apa yang berlaku dalam soal isu lompat-kelompat ni, kita kena lihat dari segi aspek yang lain. Saya tak faham kenapa Kamarul Ruslan ni asyik sedang menuntut. Saya rasa dia punya wifi tak betul kot. Jadi itu perkara yang pertama. Perkara kedua, banyak dipersoalkan. Yang di Pertuan Agong telah membuat kenyataan media melalui Istana Negara. Parlimen perlu bersidang. Kemudian tidak ada respon daripada kerajaan ataupun Perdana Menteri. Masalahnya baguslah dia tidak mahu mengadakan sidang parlimen. Maknanya sudah berlaku sembah derhaka antara Muhyiddin Yassin dengan titah Istana Negara. Bukannya apa-apa pun. Dia baik untuk politik. Pada saya, kalaulah kita lihat tak ada respon langsung daripada pejabat Perdana Menteri sebagai Ketua Whip Parlimen yang memutuskan untuk memanggil sidang Parlimen. Tetapi sekarang saya rasa dengan melompatnya dua, dia cukup majoriti 111 lawan 109. Maknanya dia ada dua kekuatan majoriti. Mungkin 2-3 hari lagi Perdana Menteri ataupun Muhyiddin Yassin akan buat kenyataan, kerana Parlimen setelah pelepasan yang dibuat oleh Istana Negara iaitu yang Pertuan Agong, mengikut jadualnya dia kena bersidang pada bulan Mac. Isunya sekarang dalam bulan Mac ini, persidangan Dewan Rakyat sekarang ni, itu peraturannya, iaitu dengan sendirinya segala ordinan ini ialah satu perkara yang tak dibuat di dalam Dewan Rakyat, dipanggil ordinan. Dulu waktu zaman British, semua undang-undang British ni dia dipanggil ordinan kerana tak ada kerajaan. Declaration baginda Queen Elizabeth saja sebagai pemilik Persekutuan Tanah Melayu ini, dan di bawah tanah jajahan British, dia buat ordinan. Itu sebabnya adanya ordinan darurat. Tapi bila kita dah merdeka,
ordinan darurat ini dipindah menjadi akta. Jadi sekarang ni, jika berlaku parlimen bersidang, maka segala akta darurat yang dibentangkan selama 2 bulan ini, yang diisytiharkan oleh Tan Sri Muhyiddin, kena dibawa ke Dewan Rakyat untuk dijadikan satu akta. Walaupun tempohnya 6 bulan lagi. Jadi jikalah ordinan ini diteruskan, parlimen sudah bersidang, ini adalah isu perlembagaan yang perlu kita jelaskan kepada rakyat. Saya bukan pakar undang-undang, tapi memahaminya. Yang ini saya rasa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin agak seram sikit nak lalu Dewan Rakyat. Kerana kedudukan sekarang ini hanya sekadar 1 dan 2 majoriti saja. Jadi perkara itu pentinglah.